Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Apa khabar sahabat-sahabat pendengar IKIM yang dikasihi sekalian? Bersama saya lagi Ustaz Syed Muhammad Nur Hisham bin Tuan Padang dalam Motivasi Pagi terbitan Maslina Alias. Moga-moga sahabat-sahabat pendengar sentiasa dalam keadaan sihat sejahtera, dalam keadaan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada yang mendengar ini dalam keadaan sedang diuji oleh Allah dengan ujian masing-masing, yakinilah bahawa Allah tidak akan uji kita, melainkan Allah tahu kita sebenarnya mampu untuk hadapi ujian-ujian tersebut. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah sebut di dalam Al-Quran bahawa Allah tidak akan uji seseorang melainkan dengan ujian yang dia mampu untuk hadapinya. Jadi kita faham satu kaedah, bila Allah uji aku begini, Allah tahu aku mampu untuk hadapinya. Antara ujian yang banyak sekarang ni tersebut di mulut sebahagian besar daripada masyarakat kita ialah bosan. Bosan, ada yang menyebut Allah Ustaz, bosannya duduk di rumah, bosannya tak boleh pergi kerja, bosannya duduk mengadap muka isteri, mengadap muka suami, mengadap muka anak-anak sahaja, bosan. Ini salah satu bentuk ujian Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dia ada duit, dia kaya, dia rumah besar, tapi diuji dengan bosan. Allahu Akbar. Sebenarnya kalau kita cuba renung, cuba perhatikan, setiap yang Allah Ta'ala tentukan dalam kehidupan kita ini sudah pasti ada kebaikan. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut dalam satu hadis baginda bahawa ada dua nikmat yang ramai di kalangan manusia terlepas nikmat ini, tidak menggunakannya sebaik-baiknya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dua nikmat, maksudnya dua nikmat yang ramai manusia terlepas. Dua nikmat yang terlepas dengan makna Allah beri nikmat ni pada dia, tetapi dia membazirkan, dia tidak memanfaatkan kedua-dua nikmat ini. Ramai orang yang tidak memanfaatkan dua nikmat. Apa dua nikmat tersebut? Agak-agaknya apa dia sahabat-sahabat sekalian? As-sihhatu wal faragh. Kesihatan dan masa lapang. Ya Allah, dua nikmat ini, nikmat sihat, nikmat masa lapang. Mungkin ada di kalangan kita yang sekarang ni yang sebut bosan tadi, berada di rumah, tetapi dia masih memiliki nikmat sihat. Bahkan dalam masa yang sama dia memiliki nikmat yang kedua tadi, nikmat masa lapang. Jadi apa yang kita nak manfaatkan dengan dua nikmat ini? Ramai manusia terlepas. Oh, sihat lagi ni. Selama ini ada orang bersungguh, Ustaz, sekarang masjid pun tak boleh nak pergi, nanti tarawih pun tak boleh pergi, sekarang Jumaat pun tak boleh pergi. Lalu ada orang kata, dah masa sihat dulu kamu pergi ke masjid? Sekarang bila tak boleh pergi, baru kita bersungut. Tapi kita masih lagi ada nikmat sihat, kita masih lagi ada nikmat sekarang ni masih lapang lah. Okey, jangan sampai na'uzubillah, jangan sampai kita sakit baru kita nak bersungut. Sekarang kita bersungut, Allah masjid tak tutup, tak boleh pergi. Jangan sampai bila kita sakit, Allah tak boleh nak sembahyang sunat, sakit go out sekarang, Allah tak nak baca Quran, sakit tekak, batuk sekarang. Ya Allah, na'uzubillah. Jadi bila Nabi SAW beri peringatan tentang dua nikmat ini, ramai orang terlepas pandang, tidak memanfaatkannya. Maka tujuan saya baca hadis itu dalam Motivasi Pagi pada pagi ini, ataupun kalau yang dengar pada waktu ulangan, ini nak peringatkan diri saya sendiri dan sahabat-sahabat pendengar, masa kita sihat ni, manfaatkanlah kesihatan ini baik-baik. Gunakanlah untuk ibadah, gunakanlah untuk bantu suami, bantu isteri, gunakanlah untuk didik anak-anak, gunakanlah waktu sihat ini untuk tolong orang, kalau boleh tolong jiran, saudara mara. Gunakanlah kesihatan ini untuk didik anak-anak, gunakanlah kesihatan ini untuk bantu mak ayah. Guna.
Jangan sampai masa sakit baru kita masa sihat baru ni aku tak buat. Ya Allah. Tapi itulah yang Nabi SAW peringatkan pada kita. Bila nikmat sihat ni orang hargai? Bila? Maksud saya, bila orang menyedari hakikat bahawa sihat ini satu nikmat. Bila sakit lah ustaz. Yalah. Bila sakit, bila dah tak boleh bangun, bila dah berada dalam wad, bila aku duduk dalam wad dah sekarang, tak boleh nak keluar, tak boleh nak bantu mak dah, tak boleh nak bantu isteri dah. Yang abang doa je dari jauh, yang masa abang sihat dulu yang abang bantu ke tak? Gitu. Jadi sebelum saat itu berlaku, na'udzubillah, kita minta Allah Ta'ala lindungi kita semua. Kita minta Allah Ta'ala kurnia kesihatan pada kita semua. Sebelum saat itu berlaku, maka manfaatkanlah nikmat kesihatan ini. Masa lapang. Sebab itu Allah Ta'ala bersumpah. Allahu Akbar. Wal asri. Allah bersumpah wal asri. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Semua orang ingat ayat ni. Allah bersumpah demi masa. Sesungguhnya manusia berada dalam keadaan rugi. Semua rugi. Kecuali orang yang ada beberapa sifat. Illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ada 4 sifat dalam ayat ni. Demi masa. Sebab apa Allah bersumpah dengan masa? Manusia semua rugi kecuali orang yang ada 4 sifat. Orang yang ada 4 sifat ini, kesimpulannya mereka betul-betul memanfaatkan masa yang Allah beri pada mereka. Mereka beriman. 4 sifat apa dia? Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Wa amilus salihat, buktikan imannya dengan amal saleh. Yang kata saya beriman ustaz, Allah tak tengok kat luar. Allah tak tengok hati. Hati I baik tau. Walaupun I pakai seksi, I hati baik tau, iman kat dalam. No. Allah sebut illal ladzina amanu wa amilus salihat. Orang beriman dan beramal saleh. Buktikan iman dalam hati itu mesti dibuktikan dengan amal saleh. Tutup aurat, solat, akhlak baik, itu amal saleh yang menjadi bukti adanya iman dalam hati. Wa tawasaw bil haqqi, dan saling berpesan dengan kebenaran. Wa tawasaw bis sabri, saling berpesan dalam keadaan penuh kesabaran. Memanglah bila kita berpesan kebenaran, kadang-kadang orang marah, orang tak suka, maka berpesan juga dalam keadaan sabar. Manfaatkan. Ini 4 sifat orang yang betul-betul memanfaatkan masa yang Allah Ta'ala beri pada dia, yang memanfaatkan umur, kehidupan yang Allah Ta'ala beri pada dia untuk dia menguatkan iman dia, menambahkan amal soleh dia, saling berpesan. Apatah lagi kita dalam musim sama-sama kita sedang diuji oleh Allah dengan wabak COVID-19 ini. Kita hendaklah saling berpesan juga. Saya alhamdulillah Allah bagi ruang di radio ini. Ada juga yang ada ruang di Facebook, ada yang ada ruang di Instagram, ada yang ada ruang di mana-mana medium, di grup WhatsApp. Sebarkanlah nasihat-nasihat yang baik, nasihat-nasihat kebenaran. Ini kita memanfaatkan masa kita. Bukannya kita menyebarkan fitnah, menyebarkan asyik komplain orang je, semua orang salah, menyebarkan cari salah orang. Tidak. Ini kita tidak mengisi masa, nikmat masa yang Allah Ta'ala beri dengan baik. Kita sepatutnya mengisi masa sekarang. Kalau Allah Ustaz bosan, tadi kita sebut bosan, masa ni nikmat sebenarnya. Peluang untuk kita duduk dengan anak-anak. Selama ni kita sibuk bekerja. Bahkan ada ulama yang menyatakan bahawa barangkali Ramadan yang bakal menjelma dalam hidup kita ini bakal menjadi Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Peluang untuk menjadikan masa dalam bulan Ramadan ini masa yang terbaik, kerana kita sudah tidak sibuk dengan komitmen. Kita tak sibuk kerja dah. Kita tak sibuk nak pergi shopping dah. Kita tak sibuk nak masuk kerja, keluar kerja dah. Kita boleh betul-betul fokus dan manfaatkan masa dalam bulan Ramadan ini untuk mempertingkatkan ibadat kita sebaik mungkin, untuk istighfar, taubat, memohon keampunan dari Allah dan mohon keselamatan dunia dan akhirat. Sekadar itu daripada saya buat kali ini. Assalamualaikum.